Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada 2 PISMP Pendidikan Islam 2 akan membentangkan showcase dan perkongsian maya tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Berikut adalah elemen-elemen yang akan kami perincikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Husna binti Muhammad Tajuddin daripada kelas 2 PISMP Pendidikan Islam 2. Hubung kait antara kursus EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran dan PIMK 3052 Seni dalam Pendidikan, kedua-dua kursus ini mendukung satu big idea yang sama, iaitu penghasilan kit pembelajaran dalam PDPC Norma Baharu. Bagi subjek PIMK 3052, kit pembelajaran yang telah dihasilkan telah mengaplikasikan elemen seni dalam pendidikan. Penghasilan kit pembelajaran ini berpandukan DSKP Pendidikan Islam Tahun 2 bidang ibadah. Elemen-elemen seperti seni muzik, seni visual dan seni pergerakan dimasukkan ke dalam kit pembelajaran yang telah dicipta untuk digunakan oleh guru dalam PDPC Norma Baharu. Bagi elemen seni muzik, pelajar diminta untuk menerbitkan sebuah lagu yang mudah untuk dihafal dan senang diikuti oleh murid berkaitan tajuk yang dipelajari dalam bidang ibadah. Bagi elemen seni visual pula, sebuah kit pembelajaran yang dihasilkan menggunakan visual yang berwarna bagi menarik perhatian murid. Bagi elemen seni pergerakan yang dilakukan secara lokomotor dan pergerakan bukan lokomotor digunakan agar murid tidak berasa bosan semasa PDP. Seterusnya, bagi kursus EDUP 3033 pula, strategi yang digunakan adalah berpusatkan kepada murid dan juga guru. Pendekatan secara berpadu telah diterapkan dalam penghasilan kit ini. Kaedah pengajaran belajar sambil bermain dan demonstrasi telah digunakan sepanjang PDP berlangsung. Seterusnya, saya Nur Husna Atira binti Yahya akan membincangkan 5 essential question berkaitan kit pembelajaran yang telah dihasilkan. Yang pertama, mengapa kit pembelajaran dihasilkan? Ianya adalah bagi membantu para guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna serta mampu mengurus emosi murid dengan baik. Yang kedua, apakah tujuan kit pembelajaran dihasilkan? Tujuannya adalah agar proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan bersesuaian dengan kepelbagaian kemampuan, kemahiran dan emosi yang dimiliki oleh murid-murid. Yang ketiga, apakah manfaat yang dapat diperoleh daripada penggunaan kit pembelajaran? Manfaatnya ialah dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan juga lebih menyeronokkan serta menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi mereka. Yang keempat, apakah kesan daripada penggunaan kit pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Kesannya adalah proses PDP yang akan dijalankan akan lebih bertumpu dan berpusat kepada murid. Hal ini akan memudahkan guru untuk mengurus kecerdasan emosi murid dan mengenal pasti kebolehan serta minat yang dimiliki oleh setiap anak muridnya. Selain itu, kit pembelajaran yang melibatkan aktiviti secara individu maupun berkumpulan juga mampu meningkatkan kemahiran sosial dalam diri setiap murid dan membina kecerdasan emosi mereka bersama orang sekeliling. Dan yang terakhir adalah soalan bagaimana kit pembelajaran yang dihasilkan berupaya mengurus emosi murid dalam menghadapi situasi semasa. Sebagaimana kita tahu, kit pembelajaran yang dihasilkan mampu menarik minat murid terhadap isi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru dan murid akan menjadi lebih fokus dan bersedia dalam kelas serta emosi akan menjadi lebih stabil dan terkawal dalam menerima pengetahuan dan maklumat yang dibekalkan oleh guru. Di samping itu, dengan adanya kit pembelajaran, proses PDP yang menyeronokkan berkesan dapat dilaksanakan walaupun terdapatnya norma-norma baharu yang perlu diamalkan. Itu saja untuk essential question. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Izzati Adelina binti Rusmin, pelajar 2 PISMP Pendidikan Islam 2. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kompetensi pembelajaran 6C. 6C meliputi kepada critical thinking, iaitu pemikiran kritis,
citizenship iaitu kewarganegaraan, communication iaitu komunikasi, creativity iaitu kreativiti, character dan collaboration iaitu kolaborasi. Di sini saya hanya mengambil 3 C untuk dijelaskan iaitu creativity, critical thinking dan collaboration. Baiklah, kita lihat C yang pertama iaitu creativity, di mana di dalam kerja khusus seni dalam pendidikan yang menekankan 3 elemen seni dalam pendidikan iaitu seni visual, seni muzik dan seni pergerakan demi menghasilkan kit pembelajaran yang menarik dan interaktif agar dapat menarik minat murid untuk belajar dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Seterusnya, yang kedua pula yang saya ambil ialah critical thinking, iaitu pemikiran kritis. Di mana dalam saya menjalankan kajian, dan soal selidik, saya perlulah menilai hujah dan maklumat tersebut agar dapat menghasilkan satu laporan penulisan ilmiah yang koheren. Daripada pelbagai sumber maklumat yang saya dapat tersebut, saya mampu untuk mengenal pasti sama ada maklumat tersebut sama ada sahih ataupun tidak melalui aspek pemikiran yang kritis. Dan akhir sekali, C yang ketiga ialah collaboration, iaitu kerjasama. Jadi sebagai seorang pelajar, saya dapat memanfaatkan pengalaman dan kepakaran daripada rakan pembelajaran. Sebagai contoh, rakan pembelajaran saya ialah Dr. Muhammad Yazid bin Abdul Majid yang merupakan pensyarah akademik Jabatan Pendidikan Islam. Beliau telah berkongsi pelbagai kepakaran dan maklumat dalam usaha saya untuk membina soalan-soalan selidik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seterusnya kita bergerak kepada hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran pertama yang kita dapat lihat adalah melalui elemen seni, di mana guru dapat memberikan persembahan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit pembelajaran bagi pelbagai bidang di sekolah rendah. Tidak kira bidang bahasa Melayu, bidang bahasa Inggeris, bidang matematik, bidang sains, bidang pendidikan Islam, bidang bahasa Arab dan pelbagai lagi. Semua-semua itu boleh kita gunakan kit pembelajaran. Dan di dalam kit pembelajaran itu, guru boleh selitkan elemen-elemen seni. Seperti apa? Seperti contoh, kita mengajak murid untuk bernyanyi sama-sama. Sebagai contoh, kita nak ingat rukun Islam. Jadi kita nyanyikan lagu-lagu berkenaan rukun Islam. Bila kita memasukkan unsur seni, mudah untuk pelajar ingat. Di samping itu, pelajar juga akan berasa seronok dan lebih minat untuk belajar, dan insya-Allah akan ingat untuk jangka masa yang panjang. Selain itu, elemen seni juga kita boleh masukkan elemen seni lukisan, elemen seni gambar-gambar, elemen seni pergerakan. Jadi pelbagai lagi elemen-elemen seni yang guru boleh masukkan. Jadi pembelajaran akan menjadi lebih seronok. Yang kedua, kecerdasan emosi. Guru dapat melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi murid-murid untuk belajar. Jadi apabila guru berada di hadapan kelas, guru perlu memikirkan, guru perlu mengimprovisasikan bagaimana teknik-teknik pengajaran yang dapat menarik perhatian murid, yang dapat menarik semangat, yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi murid-murid untuk belajar. Sekiranya kita guru di hadapan belajar pok-pek, namun murid-murid kita main di belakang kelas, tidak beri perhatian, maka tidak berjayalah atau gagallah PDP untuk hari itu. Maka guru seharusnya memikirkan satu cara terlebih dahulu bagaimana ingin menarik perhatian murid-murid sebelum kita mula mengajar. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, kemahiran membaca. Murid-murid dapat memahami bahan-bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru dan menguasai kemahiran membaca. Oleh itu, guru-guru seharusnya tahu siapakah murid yang diajar, tahun berapa umurnya. Sekiranya murid-murid sekolah menengah, tidak mengapa jika guru tulis panjang-panjang di hadapan di dalam kit pembelajaran. Namun sekiranya murid sekolah rendah, gunakan bahasa yang mudah, bahasa yang singkat, perkataan yang mudah untuk diingat, supaya sampai satu masa murid tidak akan berasa bosan. Kerana budak-budak ni kita tahu tidak suka perkataan panjang-panjang ni. Kalau suruh baca dalam buku teks itu pun melalut begini. Jadi gunakan perkataan-perkataan yang mudah, simplifykan atau ringkaskan dengan sebaik mungkin. Jadi mereka akan ingat dengan mudah.
balik-balik rumah mereka akan bercerita, mak tadi kan cikgu sediakan bahan tu, mudah je nak baca. Jadi dia boleh cerita semula kepada ibu bapanya. Jadi bermaksud di situ murid samping menguasai kemahiran membaca, murid juga dapat memahami pembelajaran pada hari tersebut. Dan kemahiran membaca ini kemahiran yang amat penting kepada murid-murid, iaitu murid sekolah rendah lagi. Kerana apa? Supaya mereka dewasa nanti tidaklah seperti buta huruf, orang kata. Jadi kita sebagai guru ni perlu mengelakkan murid-murid daripada buta huruf. Kita bantu murid-murid untuk membaca melalui cara-cara seperti ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Syarifuddin dari kelas 2 PISMP Pendidikan Islam 2. Seterusnya menyambung pembentangan ini berkaitan dengan cabaran penghasilan kit pembelajaran dan juga cadangan penambahbaikan. Kita mulakan dengan cabaran penghasilan kit pembelajaran. Yang pertama, cabaran yang dihadapi adalah kurang berkemahiran dalam bidang seni. Hal ini kerana kumpulan kami tidak mempunyai kemahiran yang betul dalam bidang seni. Ianya telah menyukarkan kami untuk memasukkan elemen-elemen seni dalam pendidikan. Ia juga telah menyebabkan kesukaran kepada kami untuk mempelbagaikan elemen seni dalam penghasilan kit pembelajaran ini. Jadi, kami terpaksa berusaha dengan lebih keras lagi untuk menghasilkan kit yang lebih menarik berdasarkan tutorial-tutorial yang terdapat di YouTube ataupun idea-idea yang dikongsikan oleh guru-guru yang lebih berpengalaman. Okey, seterusnya, cabaran yang kedua adalah kekurangan idea. Hal ini kerana kumpulan kami tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi berkaitan dengan penghasilan kit pembelajaran. Hal ini adalah kerana kumpulan kami tidak mempunyai pengalaman di sekolah untuk mengetahui minat para pelajar berkaitan dengan pendidikan. Jadi kami mengalami kesukaran kerana tidak dapat mengesan ataupun tidak dapat kenal pasti minat pelajar terhadap, kerana kami tidak mempunyai pengalaman secara bersemuka ataupun tidak mempunyai pengalaman dalam pengajaran di sekolah. Selain itu, kami juga tidak mempunyai pengalaman dalam penghasilan kit pembelajaran bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Cabaran yang ketiga adalah kesukaran untuk mencari bahan. Musim COVID-19 telah menghadkan pergerakan ahli kumpulan kami. Ia telah menyebabkan kesukaran kepada kami untuk mencari barang tertentu yang sukar dijumpai. Selain itu, stok barang juga banyak habis kerana bekalan daripada supplier tidak dapat disalurkan kepada kedai-kedai yang tertentu kerana musim Perintah Kawalan Pergerakan. Dan akhir sekali, cabaran yang keempat adalah tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang dokumen standard kurikulum pentaksiran iaitu DSKP. Hal ini kerana sebagai pelajar PISMP semester 2, kami masih lagi belum diberi pendedahan berkaitan dengan DSKP secara mendalam. Oleh itu, pengetahuan yang kurang terhadap DSKP telah menyebabkan kesukaran kami untuk merancang proses pembelajaran dan aktiviti di dalam kelas. Seterusnya, bagi cadangan penambahbaikan, antara cadangan yang boleh diutarakan, yang pertama adalah menggunakan platform digital bagi menghasilkan kit pembelajaran. Hal ini kerana secara tidak langsung kita dapat mengurangkan penggunaan bahan maujud ataupun kita dapat mengelakkan daripada kesusahan dalam mencari bahan untuk menghasilkan kit pembelajaran ini. Jadi kita boleh menggunakan aplikasi ataupun kemahiran teknologi bagi menghasilkan kit pembelajaran ini. Okay, seterusnya, kita juga boleh mempelbagaikan elemen seni dalam pendidikan dalam penghasilan kit ini. Hal ini adalah bertujuan untuk menarik perhatian ataupun menarik minat para pelajar untuk menumpukan perhatian sepenuhnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Para pelajar akan lebih tertarik dengan bahan bantu mengajar ataupun kit pembelajaran yang menarik dan berwarna-warni. Okey, akhir sekali, cadangan yang boleh diutarakan adalah menghasilkan kit pembelajaran yang mudah digunakan. Hal ini kerana
Kit pembelajaran ini akan digunakan oleh peringkat umur sekolah rendah. Jadi mereka tidak terlalu berkemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat ini. Jadi sebaiknya kita memudahkan mereka dengan menyediakan kit pembelajaran yang mudah untuk digunakan, tidak kira sama ada dari kalangan pelajar maupun guru, bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dalam bilik darjah. Itu sahaja perkongsian daripada kami. Sekian, terima kasih.